Hai pelajar-pelajar, jadi hari ini kita akan sambung balik dengan syair Burung Nuri. Jadi pada video minggu lepas kita sudah belajar tentang syair ini, di mana kita dapat lihat daripada syair ini dia adalah tentang satu cerita yang sangat menyedihkan, betul tak? Kita lihat lagi sekali. Okey, jadi kita kembali seketika dan kita lihat apa maksudnya. Bermula wakat suatu rencana ikatan fakir yang sangat hina, sajak dan najam yang tak kena daripada pendapat yang kurang sempurna. Dia sedang mengatakan bahawa pemikirannya kurang sempurna. Fikirannya kurang sempurna. Betul tak? Apabila anda sedih, fikiran pun tak akan buat betul. Kerana kamu buat benda yang salah, pilihan yang salah sebab anda dalam keadaan yang sedih. Gerangan sungguh amatlah letah, perinya akal gelap gelita, hemat pun rendah daif, beserta badan miskin dan nista. Jadi sini dia dikatakan seseorang tu dianggap hina jika kurang sopan dan dalam keadaan miskin. Betul tak? Kalau miskin pun kawan kita lebih sikit kurang. Dekat Proverbs pun ada tulis, kalau kamu kaya memang tak baik pun tak apa, ada banyak kawan. Tapi kalau kamu baik, miskin pun lebih sikit kawan. Betul tak? Saya rasa dekat sekolah kamu boleh dapat lihat kan? Kalau Okey, sampai sinilah. Miskin memanglah kurang kawan. Beribu ampun kiranya tuan, atas hulunya fakir nistiawan, daripada masyhur gunda merawan, terpeliah madah patik nin tuan. Maksudnya apa? Dia kata kalau dia ada kata benda yang salah, dia cakap sorry, maaf beribu-ribu ampun. Jika dia tersalah kata. Ditulis sahafir supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita. Dawat dan kertas tempat berkata. Jadi dia kata pasangan yang sedang bercinta tidak kecewa. Okey? Tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran percakapan pertuturan mereka. Okey. Sudah nasib untung yang malang, menggambar lautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepala, senantiasa di dalam nasib dan walang. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kata kepada ketentuan nasib lah. Untunglah nasib. Kalau beli toto dapat, maksudnya dapatlah. Kalau tak dapat, malanglah. Apa boleh buat? Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa negeri, bertambah pula sopan dan negeri, santat nan tidak minum pun kari. Maksudnya apa? Maksudnya dia sangat sedih. Sedih sampai dia tidak makan, dia tidak minum. Tak makan kari. Bukan dia kata tak makan kari lah. Maksudnya no mood to eat lah. Bukan kata dia tak nak makan kari. Dia tak nak makan kari, dia tak nak minum. Dia tak nak makan apa-apa pun. Bangun terjunum badan sesuatu, gundalah fikir tiada tertentu. Kenapa saya baca macam pantun? Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan rendam hancur di situ. Jadi kalau dia kata nak sedih, macam kamu adalah satu cermin, jatuh, piang. Macam hati kan, kita dengar dalam cerita, piang, hati sudah pecah. Rasanya mungkin dia kena reset kot, saya tak tahulah. Remuk dan rendam rasanya hati, lenyaplah fikir budi baik. Jikalau kira hamba teruti, daripada hidup sebaiknya mati. Dia kata kalau nak sedih macam itu, lebih baik pergi mati. Macam nak bunuh diri kan dia. Okey, jadi dalam pantun pula, syair ni kita sudah tahu tentang persoalannya, iaitu adab kehidupan seseorang. Persoalannya, ada main point, sub point adalah kepentingan mengenai pengetahuan, kekecewaan akan merosakkan kehidupan, kebijaksanaan untuk mengawal diri ketika bercinta dan rasional dalam membuat tindakan. Macam itulah. Okey, berdasarkan rangkap ke-8 syair, kemukakan dua sikap negatif yang tidak wajar. Ini lagi susah nak cari dalam buku. Sebab buku akan tulis semua positif punya. Dan sekarang soalan dia kata, kemukakan dua sikap negatif rangkap ke-8. Jadi kita lihat rangkap ke-8.
Ini ialah rangkap ke-8. Dua sikap, saya nak lihat soalan dia, saya lupa. Rangkap ke-8, dua sikap negatif yang tidak wajar dicontohi. Apakah dua sikap negatif dalam petikan ini? Okay, dari kat sini kita boleh lihat dia lebih baik rela mati daripada kecewa. Okey, inilah satu contoh, betul tak? Terlalu sedih sampai saya pergi mati lagi baik. Atau di Amerika kita boleh lihat mereka ada pistol kan. Jadi mereka boleh membunuh diri. Macam tu. Saya ada kawan saya ada kawan yang jiran dia bunuh diri gunakan pistol. Dia datang dari Australia. Jadi apabila dia terdengar bunyi kuat pom, kemudian dia tak berani naik. Kemudian dia suruh jiran dia, iaitu kawan saya naik. Dan apabila dia masuk ke bilik tu, dia suruh mak dia jangan masuk. Sebab dia timbak kepala dia, dia punya kepala sudah, otak semua sudah bersepihan di lantai. Sangat negeri. Kemudian isteri kawan saya masuk, kawan saya sudah tua dan dia ada isteri. Dan sampai hari ini dia tak dapat lupakan. Dia tak dapat lupakan apa yang dia lihat sebab dia bunuh diri dengan pistol dan dia punya otak-otak semua berkecai, berkeliak di lantai. Dan ibu dia sangat sedih sebab sangat sedihlah anak sudah mati bunuh diri kerana break up. Kerana dia jatuh cinta, kemudian perempuan tu tak nak dia, kemudian dia berbunuh diri. Iaitu terlalu sedih, kecewa dan membunuh diri. Jadi jangan, itu adalah satu cerita sedih sebab dia bunuh diri, tapi ibu dia yang seperti apa yang dia sini kata, laksana cermin jatuh ke baju. Hati ibu dia macam cermin yang jatuh ke batu. Okey, jadi inilah satu yang kita tak patut contohi. Rela mati daripada kecewa. Apa lagi satu sikap negatif yang tidak patut dicontohi oleh pembaca? Satu mungkin kita boleh kata terlalu kecewa. Terlalu kecewa. Okay, jadi saya tulis dekat sini mungkin apa yang kita katakan tadi adalah terlalu kecewa. Janganlah terlalu kecewa. Terlalu kecewa dan lagi satu adalah rela mati daripada mengawal perasaan. Betul tak? Kadang-kadang seseorang tu tidak dapat mengawal perasaan. Sangat marah-marah. Bulan lepas saya baru tengok satu berita. Sangat marah sampai bunuh isteri. Hari itu kita pernah buatkan dalam video. Tidak dapat mengawal perasaan. Nyatakan dua bentuk syair yang terdapat dalam syair Burung Nuri. Nyatakan bentuk. Bentuk maksudnya dari segi gaya bahasa yang kita belum belajar. Jadi kita akan lihat gaya bahasa syairnya. Okey, jadi apakah syair? Sudah tahu pantun ialah pantun, syair ialah syair. Apa yang kita dapat lihat dalam syair adalah benda yang selalunya kita dapat lihat ialah rima akhirnya. Rima akhirnya kita boleh lihat dekat sini yang kita lihat. Kamu boleh lihat A. Bukan saja A, dia ta. Ini an. An. Tieta. NG, ini dia guna lang. Kemudian apa lagi? Ri. Tu. Ti. Jadi benda yang paling senang kita dapat tahu dalam sesebuah syair adalah rima akhirnya, iaitu A. Jadi saya boleh tulis dekat sini. Rima akhirnya adalah A. Rima akhirnya. Saya tak nak guna pen hitam. Pen biru. Rima akhirnya
A, 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 A. A bukan maksud semua dia pun kata A. Apakah maksud A. Rima akhirnya means rima means the rhythm. The last rhythm is A. Atau rima akhirnya adalah A. Bukan kata semua perkataan A sebab saya tengok dekat sini A okey, sini pun A. Tapi ini bukan A, ini N. Ini A okey. Tapi ini G. Maksud dia kata adalah syair. Rima akhirnya mesti sama. Contohnya kalau adalah pantun, adalah apa? Rima pantun ialah apa bini? A, B. Betul tak? Baik. A, B. Contohnya pantun yang paling biasa kita tahu adalah buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Jika salah, tolong tunjukkan. Okey, jadi inilah satu pantun yang amat popular. Bila kamu masuk kelas, kamu boleh cakap dengan kawan kamu lah. Buat cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Macam cerita bahasa Cina kan. Orang Cina, 你去一个地方，你讲话你有很像tak tahulah cerita video drama orang Cina. Samalah. Jadi kita boleh lihat dia adalah rima akhirnya A, B. Maksudnya A. Kan. Jadi inilah A, B. Sebab ada dua rima yang berbeza saja. Ini ada rima A sebab semuanya sama. Okey, I pun A sebab rima akhirnya sama. Boleh faham? Saya harap anda faham. Okey, rima akhirnya adalah A. Dan lagi satu benda kita boleh kata mungkin setiap rangkap ada 4 baris. Saya paling senang setiap rangkap mempunyai 4 baris. Jadi saya tulis dekat sini. Setiap rangkap mempunyai 4 baris. Itu saja. Senang kan? Okey, kita teruskan. Kita dituntut agar meminta maaf daripada seseorang apabila melakukan kesalahan. Betul tak? Kalau buat salah, kita meminta maaf. Saya pernah baca satu cerita, dia kata apa? Kalau anda buat salah, adalah dipanggil salah. Saya tukar bahasa Inggeris Melayu. Kalau anda membuat salah dan meminta maaf, adalah tiada kesalahan. Kalau anda membuat salah dan tidak meminta maaf, adalah 2 kesalahan. Faham? Kalau anda meminta maaf, maksudnya tiada kesalahan. Jika anda tidak meminta maaf, maka ada 2 kesalahan. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diperoleh apabila kita meminta maaf? Jadi ini tiada dalam petikan. Ini jawapan kamu kena fikir sendiri. Apa-apalah kamu boleh fikir sendiri. Jadi kalau kadang selalunya lah remaja, pelajar sini tak dapat markah kosong markah. Sebab tak tahu kosong. Tapi ini tak boleh kosong. Okey? Tolong. Sebab ini adalah tentang, macam saya cakap semula, apakah kebaikan jika kita meminta maaf daripada seseorang. Jadi 4 markah kita kena bagi 4 isi. Atau 2 isi-isi yang relevan. Okey, mungkin saya boleh tanya Jun Hao. Apakah kebaikan kita meminta maaf?
Jadi tadi ada seorang pelajar saya kata, jika cakap maaf, minta maaf, maka tidak akan ada apa tu, denda akan lebih diringankan. Tetapi dalam sini kamu tak boleh kata macam itu. Sebab kamu kata macam tu sebab kamu adalah remaja dan kamu selalunya meminta maaf kepada ibu bapa kamu. Kalau say sorry, dan mungkin hukuman akan diringankan. Tetapi anda kena fikir seperti seorang guru atau seorang dewasa. Sebab saya kena ikut skema jawapan. Kalau orang dewasa minta maaf, apakah kebaikannya? Okey, jadi salah satu jawapan kita kata adalah mendapat ketenangan jiwa. Betul tak? Kalau kita buat salah, maka minta maaf. Kalau tidak, nanti kita tak boleh tidur, betul tak? Sebab kita masih fikir, ayah, hari tu saya cakap benda salah tapi tak nak cakap. Seperti saya kata, kalau buat kesalahan adalah satu kesalahan. Kalau meminta maaf, tiada kesalahan. Kalau tidak meminta maaf, dua kesalahan. Mendapat ketenangan jiwa. Kemudian, okay, mungkin kita boleh kata sini menunjukkan seseorang mempunyai kesopanan. Seperti rukun tetangga kan, kesopanan dan kesusilaan. Kalau tidak meminta maaf, maksudnya tidak sopan. Apa lagi? Okey, jadi sini kita boleh kata hukuman diringankan. Bolehlah sebab saya rasa diringankan. Sebenarnya pun sikit relevan walaupun bukan dari motif yang baik. Sebab kita meminta maaf sebab hati kita bertaubat. Tetapi bolehlah kebaikan kalau kamu memang nak cakap hukuman akan diringankan. Okey. Apa lagi? Okey, jadi kita boleh katakan menjalin hubungan. Menjalinkan hubungan, betul tak? Kalau tak cakap minta maaf, selalunya kamu lihat di TV, perempuan tu akan macam ini. Dan lelaki akan maksudnya tiada hubungan. Akhirnya break up, divorce. Kalau lelaki tu cakap minta maaf, mungkin lagi sekurang-kurangnya tidur dalam bilik kan. Kalau tak, dia kena tidur dekat luar. Okey. Okey, kita teruskan. Ada banyak jawapan lagi ya. Mungkin kita boleh kata disenangi kawan, mempunyai banyak kawan, menghindari sifat ego, mengelakkan daripada musuh, menjalinkan hubungan, mengelakkan konflik, mengelakkan pergaduhan. Banyak lagi yang kita boleh tulis. Kamu tahu akan banyak kawan. Orang yang cakap minta maaf sebenarnya banyak kawan kan. Orang yang tak cakap minta maaf, memanglah tiada orang nak jadi kawannya. Okay, soalan nombor 29. Okay. Jadi, jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel anda telah kaji di tingkatan 3. Ini kita belum belajar. Kita ada 4, okey. Impian di jaring, hempasan ombak, tawanan, komanda, cot. Persoalan-persoalan yang hendak disampaikan. Okey, jadi dekat sini, persoalan yang disampaikan. Jadi ini adalah tentang terpulang kepada negeri, negeri kamu. Kalau tak silap saya, negeri 9 adalah tawanan, komanda, Sisujus, Kaya Rujaini, Yahya. Berdasarkan novel anda pelajari, kemukakan 3 persoalan serta 3 contoh yang sesuai. Jadi kita nak belajar sikit sebanyak tentang tawanan Komander Sisujus. Okey, jadi kita akan belajar ni pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.